Keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri jamin survival kerajaan perpaduan. Sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat kepada seorang Perdana Menteri walaupun pelantikan itu diperkenan mengikut budi bicara dan pertimbangan yang di-Pertuan Agong. Prosedur ini sebahagian proses politik dan pelantikan Perdana Menteri yang terkandung pada perlembagaan. Sebaliknya, akuan bersumpah SD bukan kaedah tepat dan muktamad untuk mendapat keabsahan, tetapi sekadar petunjuk awal seorang itu bakal mendapat sokongan ahli Dewan Rakyat untuk menjadi Perdana Menteri. Namun sokongan itu jika dipertikai atau diragui mana-mana pihak, ia perlu diterjemahkan menerusi undi percaya di Dewan Rakyat. Undi percaya terhadap Anwar untuk menentukan keabsahannya sebagai Perdana Menteri pada sidang pertama Parlimen selepas pilihan raya umum ke-15 bertujuan menangkis sebarang keraguan terhadap pelantikannya. Itu juga langkah terbaik untuk memulakan tugas sebagai Perdana Menteri sekaligus menunjukkan ketulusan beliau bersedia mengambil risiko dan berhadapan kemungkinan tidak dapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Undi percaya diambil terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 juga satu bentuk latihan ilmiah. Beliau mudah menjangka mendapat sokongan untuk kekal dalam jawatan berkenan, sekalipun tanpa perjanjian di antara pihak parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Sebelum ini, Anwar berjaya menubuhkan kerajaan perpaduan terdiri daripada kumpulan sama dan jumlah kerusi lebih kurang sama. Justru, apakah yang mengejutkan apabila beliau memperoleh undi dan sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen pada sidang Dewan Rakyat kemarin. Ramai penganalisis politik membuat hubung kait di antara kestabilan politik dengan perjanjian kerjasama ditandatangani. Mereka berkata kestabilan politik dicapai apabila perjanjian berjaya ditandatangani. Mereka juga berkata, kerajaan perpaduan akan memerintah sehingga berakhir penggal Parlimen ke-15 atau sehingga 2027. Dalam dunia akademik dan khasnya dalam bidang sains politik, itu dinamakan hubungan palsu antara dua angkuba. Dua angkuba perjanjian kerjasama dan kestabilan politik mungkin ada kaitan, tetapi tidak ada hubungan sebab penyebab. Jika benar perjanjian kerjasama dan kestabilan politik wujud bersama, mengapa Parti Perikatan 1955 hingga 1976 dan Barisan Nasional 1976 hingga 2018 memerintah lebih setengah abad, lebih aman dan stabil tanpa perjanjian kerjasama seperti dinyatakan? Dalam dunia politik, apa yang perlu difahami, kuasa adalah matlamat utama setiap parti. Ahli politik dan parti bertanding pilihan raya kerana mahukan kuasa. Pakatan Harapan sebelum ini kalah beberapa kali dalam usahanya memenangi pilihan raya, tetapi akhirnya berjaya mendapat kuasa untuk menubuhkan kerajaan. Parti memenangi pilihan raya dengan jumlah kursi terbesar boleh berkuasa, tetapi parti tidak menang majoriti masih ada kaedah boleh digunakan untuk mendapat kuasa. Ini semua berlaku dalam politik Malaysia. Apalagi mau dikatakan apabila parti pembangkang seperti selepas PRU 14 mempunyai agak banyak kerusi dan boleh bila-bila masa merampas kuasa berdasarkan lunas undang-undang negara. Pertukaran pemimpin tak cetus anarki di antara PRU 14 dan PRU 15. 4 Perdana Menteri bertukar ganti, dilantik dan kerajaan pula dikemudi 4 parti politik daripada 4 perikatan parti berbeza. Rakyat dan hak mereka tetap terpelihara. Negara terus marah ke depan walaupun ada bibit mengatakan sebaliknya. Pertukaran kerajaan walaupun kerap berlaku seperti dialami dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini bukan bermakna Malaysia tidak stabil dari segi politik. Hakikatnya pertukaran pemimpin dan kerajaan berlaku dalam keadaan aman. Yang diganti menerima hakikatnya. Tiada rusuhan, tiada pemberontakan. Pertukaran ini menunjukkan kematangan dan kestabilan berpolitik ahli politik Malaysia dan rakyat. Di banyak negara, hal sama boleh mengundang rusuhan dan tindakan keganasan tetapi tidak berlaku di Malaysia. Politik negara pada asasnya terkawal walaupun berlaku perubahan parti. Memerintah kerana kerajaan sudah matang. Biarpun Perdana Menteri dan Jemaah Menteri bertukar, dasar dan halat tuju Malaysia tidak berubah banyak. Ini disebabkan penasihat utama kerajaan adalah pakar yang juga penjawat awam sama. Walaupun 4 Perdana Menteri dilantik dalam tempoh 5 tahun, penjawat
awam terdiri daripada pelbagai pakar dalam banyak bidang tetap sama dan mereka menyediakan menu mengenai dasar dan hala. 7 negara boleh dipilih Perdana Menteri dan Menteri dilantik. Justeru, ada kesinambungan walaupun pertukaran Perdana Menteri dan jemaah menteri agak kerap. Anwar yang mempunyai profil tinggi di pentas antarabangsa dilihat mampu mengangkat kembali kedudukan negara. Namun, kestabilan dalam pemerintahan sebahagian besarnya disumbangkan penjawat awam, iaitu pakar rujuk dan penasihat utama kerajaan. Dalam Parlimen ke-15, Kerajaan Perpaduan memiliki 148 kerusi sekaligus memiliki majoriti. Sementara itu, pembangkang pula menguasai 74 kerusi. Jumlah ini dianggap besar. Justeru, Kerajaan Perpaduan dijangka tidak akan berhadapan masalah besar untuk digulingkan. Namun peluang itu tetap ada kerana kerajaan ini bersifat lemah. Tidak memiliki majoriti ulung berdasarkan kekuatan parti sendiri, justeru akan sentiasa boleh diugut sekutunya. Oleh kerana wujud berisiko kerajaan bertukar, maka Kerajaan Perpaduan akan lebih mendengar, responsif dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanah demi mengelak cabaran pihak lawan. Perkara ini baik untuk rakyat dan semua pihak memperjuangkan serta menuntut pelbagai kepentingan mewakili masyarakat berbilang etnik dalam negara. Mungkin Kerajaan Perpaduan dapat mencorakkan warna baharu negara yang gagal dilakukan kerajaan yang terdahulu.